yang kita harap Allah Ta'ala hadirkan kita memahami maksud kehidupan kita yang sempurna atas dunia ni. Kenapa Nabi SAW orang yang terjaga hati dia? Nabi ialah orang yang sentiasa sangka baik dengan semua orang, hatta orang yang memusuhi Nabi SAW. Berakhlak baik kepada orang yang buat baik pada kita, tak perlu Islam tu ajar. Saya minta maaf. Anjing, kita lalu satu jalan, dia menyalak nak kejar kita. Kita lari, dia buat apa? Dia kejar lah kita lari. Yang kita lari buat apa? Anjing memang macam tu. Bila kita lari, dia tahu kita takut, dia kejar. Kita berhenti, dia berhenti tak? Dia lari, kita lari, dia kejar. Kita berhenti, dia berhenti. Ni anjing. Cuba beli KFC, bagi dinner plate dekat dia. Dia tengok, wah, kata ni bagi dinner plate kat aku. Daripada kejar kita, esok dia godek-godek ekor tengok kita. This is my man, dia kata. This is my bro. This is the one who give food to me. This is the one who close to me. I can't beat him. I can't chase him. Dah mula rapat. Anjing tu jadi kawan lah. Sebab apa? Kita buat baik ke anjing. Anjing pun faham untuk buat baik kepada orang yang buat baik kepada dia. Islam bukan ajar. Islam bukan datang untuk ajar benda ni. Sebab benda ni tak payah ajar. Tapi Islam datang untuk ajar buat baik kepada orang buat jahat pada kita. Islam datang untuk ajar buat baik kepada orang buat jahat pada kita. Macam mana nak faham benda ni? Kenapa Nabi SAW hadirkan kefahaman ni? Dan kefahaman macam ni hanya datang dengan pengorbanan. Nabi mencintai setiap seorang pada umat ni. Kerana seluruh masa Nabi untuk umat ni. Sebanyak mana masa kita bagi untuk satu perkara, maka sebanyak itulah kita akan mencintai perkara tu. Banyak masa kita berkorban untuk pekerjaan kita, kita akan sayang pekerjaan kita. Banyak masa kita korban untuk ahli keluarga kita, kita akan sayang ahli keluarga kita. Banyak masa kita korban untuk apa saja dalam kehidupan kita. Untuk kereta kita, banyak masa kita korban untuk kereta. Banyak duit kita korban untuk kereta. Benda kita sayang ialah kereta. Bila kereta kita kena cala, bukan kereta tu yang bercala. My heart now got scar. Hati yang cala. Hati yang cala. Sebab apa? Dalam hati ada kereta. Sebab tu yang kita minta pada Allah Ta'ala, betulkan semoga Allah Ta'ala pimpin kita. Lepas tu kita baca setiap hari, paling kurang lah, paling malas lah. Satu orang hamba Allah yang beriman yang paling malas lah, paling kurang satu hari dia akan salat 5 waktu. Dan 2, 4, 3, 4. So total berapa? Allah kena kira sikit. Berapa? 17. Paling kurang lah sehari dia akan baca 17 kali Fatihah. Makna ni lah. Ini paling malas dah. Habis malas dah tu. So setiap kali yang Fatihah kita minta apa dekat Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah wahai Allah untuk kami jalan yang lurus. Takut kita. Orang yang beriman dia ada 2 sifat. Dia ada di antara takut dan harap. Pada saat awal yang semua tidur, Allah Ta'ala kata, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan tempat tidur mereka, empuk katil tu. Mereka tinggalkan nyenyak mimpi mereka dalam keadaan yad'u rabbahum, mereka berdoa minta sungguh-sungguh dengan tangisan dan air mata pada Tuhan mereka, bersama 2 sifat khaufan wa tama'an, takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada harta yang diberikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hakikatnya kita nak faham, nak tahu apa erti pengorbanan yang sebenar, kita kena tahu apa maksud kehidupan kita dihantar atas muka bumi ini sebenarnya. Dan semoga Allah Ta'ala hadirkan kebaikan bagi kita Ustaz. Amin, untuk dapat taufik daripada Allah. Amin. Sehingga kita mati, Allah Ta'ala bagi kita dapat ikut satu-satu jejak langkah Nabi atas tapak kaki Nabi. Allah. Masya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz Awam Ustaz Sinomat, apa yang Ustaz cerita tu memang kata kalaulah kita ada para pendengar kita, anak-anak tahfiz kita, masya-Allah. Dan juga kita yang mendengar, saya yang sebagai masya-Allah sebagai moderator Al-Fakir, mendengar pun sangat menyentuh hati apabila kita mendengar akan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar dan dibawakan kefahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya
sangat terkesan jugalah, walaupun perkataan tu kadang kita biasa dengar kan, dia kata pengorbanan ni, apabila kita banyak pengorbanan, kita korbankan sesuatu lebih pada satu perkara tu, maka kita akan lebih faham. Bila kita kurang pengorbanan, maka kita akan kurangnya faham. Allah SWT. Kalau kita tak ada korban, tak faham. So jadi itu kata hari ini bagaimana kita pengorbanan manusia sebagai umat Islam, pengorbanan mereka pada kerja mereka, pengorbanan kerja dengan mungkin yang belajar dengan belajar mereka, belajar mungkin perkara ilmu yang kepada perkara dunia lah, ada yang ilmu kepada akhirat. Jadi keseimbangan untuk kata erti pengorbanan dalam sudut mereka semua ini, adakah sama dia punya ni ataupun berbeza Ustaz? Maksudnya dari segi kalau bagi dia ambil kepada dunia, bagaimana dia nak untuk tiunkan untuk kehidupan dia berlandaskan kepada akhirat itu sendiri, dan memahami supaya kita menjadi salah faham seperti mana tadi Abdul Rahman bin Muljam yang salah faham, tapi dia rasa benar, itu dikata orang kata macam jahil murakab lah, dia tahu tetapi apa yang dia tahu tu salah. Jadi bagaimana Ustaz untuk mereka anak-anak remaja ni, bagaimana kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata Allahumma salli ala Muhammad ayanku sudin wa ana hayy, kan? Bagaimana agama ni berkurang selagi aku masih hidup. Bagaimana peranan anak muda ni untuk pengorbanan untuk agama tu sendiri, supaya agama tu kita ni hidup seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hidup, tapi agama ni tidak berkurang dalam kehidupan tu. Boleh Ustaz bagi sedikit untuk anak-anak muda kita, orang-orang yang mungkin bukan dalam bidang agama dan sebagainya, untuk mengetahui apa itu arti pengorbanan yang sebenar dalam sudut ni lah. Jazakallah khair Ustaz. Untuk saya sendirilah sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran ni sebagai satu perkara manual untuk kita faham. Ini yang sepatutnya kau buat, ini sepatutnya kau ikut, ini sepatutnya sumber rujukan. Dan Allah Taala datangkan benchmark, penanda aras daripada kehidupan orang yang terdahulu, supaya kita faham mereka dah diterima dah. Jadi kalau kita nak diterima hari ni, maknanya kita kena ikut jalan orang yang dah diterima. Lepas tu Nabi SAW sebut dalam hadis, Ustaz sebut Abu Bakar Siddiq, Nabi kata ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku macam bintang kat langit, kamu ikut satu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Sebab zaman sahabat dah berlalu dah, dan Nabi SAW hidup dengan mereka, dan mereka ditarbiah terus oleh Nabi, sehingga kan Nabi SAW telah endorse mereka memiliki keadaan keimanan yang sempurna. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka ada keimanan dengan keimanan yang benar. Mereka ada 3 golongan. Yang pertama yang beriman kepada, 4 golongan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru. 4 golongan. Yang pertama dia beriman kepada Allah. Yang kedua dia sendiri berhijrah. Yang ketiga dia berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat dia memberi bantuan kepada orang yang keluar berjihad di jalan Allah. 4 golongan ni ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka memiliki keimanan dengan keimanan yang benar, kata Allah. Siapa yang kata benar ni? Allah yang ciptakan langit dan bumi kita benar. Lahum maghfiratun, kata Allah, untuk mereka keampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Satu mereka sikit pun tak risau pasal keduniaan mereka, sebab mereka faham pengorbanan mereka betul. Mereka korban untuk iman mereka. Mereka korban tinggalkan perasaan mereka, mereka hijrah. Satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyil a'malu afdal? Amal apa dia paling afdal kali? Nabi jawab sepatah, ya al-hijrah. Sahabat tanya Nabi, hijrah yang macam mana ya Rasulullah? Nabi jawab 2 patah, ya tahjurus su', tinggalkan benda buruk. Dan senang orang yang dah bergelumar dengan maksiat untuk tinggalkan keburukan yang dah menjadi sebati dalam diri dia. Benda tu kalau dah sebati, nak tinggal susah. Orang nampak macam apa, tak, orang boleh judge kita. Tapi Allah faham apa yang sedang berlaku dalam jantung hati kita dan peperangan yang berlaku dalam diri kita. Allah tahu benda. Meninggalkan perkara-perkara yang diinginkan oleh diri semata-mata hanya menghadirkan kehendak dan penerimaan Allah, ni pengorbanan ni.